Mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa khatamil mursalin. Nabiyyina wa qudwatina wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdillahil hadil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man sara ala hadihim ila yaumiddin amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur kepada Allah pada hari ini 22 Sya'ban, 5 hari bulan April, kita dapat bersama-sama melanjutkan lagi pengisian kita, pengisian untuk meningkatkan iman kita, membersihkan jiwa kita, menambah baik amal-amal kita, iaitu dengan kita menghayati ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW yang berkisahkan tentang kehidupan yang sebenar di hari akhirat, yang mana kita masih lagi berada pada bab yang ke-7, iaitu penghisapan amal. Penghisapan amal ini insya-Allah kita akan tamatkan bab ini hari ini. Kemudian kita akan lanjutkan, kita akan teruskan dengan tajuk timbangan amal, iaitu pada bab yang ke-8. Kita mulakan dengan bab yang ke-7. Okay, bab yang ke-7 ini sebenarnya kita telah melalui 2 kelas sebenarnya. Kita dah bincangkan 2 minggu tentang penghisapan amal, yang mana pada minggu yang pertama dulu, kali pertama kita telah ulas tentang apakah cara Allah Ta'ala akan membuat sesi penghisapan. Kemudian pada minggu yang lepas, kita membincangkan tentang soal jawab, pertanyaan yang Allah Ta'ala akan tanya kepada semua makhluknya, sama ada para nabi, sama ada umat kepada para nabi dan kepada kita semua. Jadi kita harus bersedia untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Moga-moga pengisian ini dapat menambahkan rasa takut kita kepada Allah, ya, kerana kita yakin bahawa kita akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk tajuk ni saya minta tuan-tuan dan puan-puan terus buka kepada muka surat nombor 166. Kita tengok muka surat nombor 166. Kita nak masuk kepada perbincangan umat siapakah yang akan ditanya dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala terlebih dahulu. Jadi kalau kita buka pada nota muka surat 166, bawah sekali tu kita akan jumpa hadis riwayat Muslim. Saya besarkan sekejap, saya takut dia punya ni tak berapa nampak. Okey, tu ada nota kan di tangan tuan-tuan dan puan-puan. Okey, kita tengok hadis ini. Berdasarkan hadis ini, umat yang pertama yang Allah akan hisab, umat pertama yang Allah Ta'ala akan soal jawab adalah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti mana hadis yang disebutkan dalam riwayat Muslim, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Nahnul akhiruna as-sabiquna yaumal qiyamah." Kata Nabi, kita adalah umat yang paling akhir sekali di dunia. Kita umat yang terakhir. Maknanya sebelum kita, umat Nabi Muhammad, sudah ada umat-umat sebelum daripada Nabi Muhammad. Nabi kata kita adalah umat yang terakhir. Tetapi di hari akhirat kita umat macam mana? As-sabiquna yaumul qiyamah. Namun kitalah yang paling dahulu. Maknanya Nabi beritahu kita umat paling akhir, dan tapi kita juga umat paling dahulu. Akhir dekat mana? Akhir hidup dunia ni kita memang umat yang terakhir. Tapi umat paling dahulu kat mana? Iaitu kita paling dahulu di akhirat nanti. Walaupun umat-umat dulu terima kitab Allah dulu, kan? Dan kita mendapatkan selepas mereka, tapi kita umat paling dahulu pada hari kiamat. Paling dahulu hari kiamat tu apa dia? Kitalah umat yang akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala terlebih dahulu. Kemudian dari sudut amal apa yang Allah hisap,
Ni kita sedia maklum, amal ni dia ada amal yang Allah hisab. Kalau berkaitan dengan Allah, amal yang Allah hisab adalah salat. Kita tengok dekat sini, sabda Nabi SAW, Nabi kata apa? Amalan yang mula-mula Allah Ta'ala hisab adalah salat fardunya. Ni kita sedia maklum lah, maka kita tak perlu nak ulas dengan panjang lebar. Tapi kena ingat, apabila kita dibangkitkan oleh Allah di hari akhirat, kita umat yang pertama yang Allah akan hisab, maka amal yang Allah akan tengok pada kita adalah amal salat fardu kita. Ini berdasarkan hadis riwayat Al-Imam Tirmizi. Jadi, siapa yang salat dia sempurna, Nabi kata apa? Jika salat dia sempurna, dia akan berbahagia dan beruntunglah dia. Ni pegang kepada hadis ni. Tapi jika sebaliknya, kalau salat fardu 5 waktunya tak selesai, banyak kurangnya, tak cukup waktu, kekurangan, maka Nabi kata apa? Dia akan menyesal dan rugilah dia. Menyesal dan rugilah dia. Dekat sini. Tetapi dengan rahmat dari Allah, Allah suruh para malaikat tengok apa? Allah suruh malaikat ini melihat tentang sembahyang sunat. Jika sembahyang sunat ada, dia dapat menampung kekurangan amalan wajibnya. So hadis ini memberikan harapan kepada kita, ya. Nanti Allah hisab kita daripada kita umur baligh tau. Kita daripada umur kita baligh, kita dah diwajibkan solat. So macam mana kita berhadapan dengan Allah dengan solat yang wajib kita buat daripada umur kita yang baligh? Kan? Mungkin ada orang dia tak pernah tinggal solat. Kalau umur baligh daripada baligh kan. Tapi kita ni banyak kekurangan dia. Jadi Nabi beritahu siap-siap kepada kita apabila jumpa dengan Allah Ta'ala nanti, Allah akan tengok kepada amal solat dia. Jadi kalau amal solat dia sempurna, Masya Allah, senang dia, berbahagia dia. Kalau tetapi tak sempurna, dia akan menyesal dan rugi. Namun dengan rahmat Allah, Allah bagi peluang tentang sembahyang sunat. Sebab itu kalau kita baca hadis ni, kita kena ambil peluang untuk memperbanyakkan salat-salat sunat. Ni nak masuk bulan Ramadan, kita akan banyak melakukan salat-salat sunat. Salat sunat tarawih, salat sunat witir. Maka buatlah dengan sebaik yang mungkin. Kerana salat-salat sunat ini, ia dapat menampung amal salat wajib kita. Macam itulah Allah hisap semua amal-amal fardu lain. Kalau ibadat puasa kita itu yang wajib tidak lengkap, Allah Ta'ala akan tengok dia ada tak buat puasa yang sunat. Kalau dia zakat dia yang wajib tu tak lengkap, tak sempurna ataupun ada yang belum berbayar, Allah tengok dia ada buat sedekah ke tak buat sedekah yang sunat. Lepas tu pula kalau dia menunaikan ibadat haji wajib dia tu ada kurang ke ataupun sebagainya. Kalau ada kekurangan, Allah akan tengok pada ibadat umrah dia. Begitulah semua amal-amal yang wajib. Ini berdasarkan hadis di bawah. Tengok Nabi kata apa? Nabi kata summa takunu sa'iru a'malihi ala hadha. Allah Ta'ala bagi tahu kepada Nabi SAW bahawa macam itulah cara nak menghitung amal-amal. Cara menghitung dengan amalan yang lain juga adalah sama. Maksud dia apa? Maksud dia, kalau puasa fardu tak lengkap, ditampung dengan puasa sunat. Kalau zakat tak lengkap, ditampung dengan sedekah. Zakat yang sunat dan sedekah yang sunat. Kalau ibadat haji yang wajib tak lengkap, dia ditampung dengan ibadat umrah. Okay, jadi kita dapat belajar pada pagi ini, ibadat sunat bukan lagi kita bincang tentang wajib ke tak wajib. Ibadat sunat macam kita ni, yang memikirkan tentang alam akhirat, kita sudah masuk kepada peringkat, kalau aku tak buat benda-benda yang sunat, maka bagaimana untuk menampung amal-amal wajib yang ada banyak kekurangan. Okey, itu amalan yang pertama yang Allah akan hisap. Kita umat yang pertama dihisap. Maknanya kita umat pertama dihisap, amalan yang pertama Allah akan hisap adalah salat. Kalau berkaitan dengan hak hamba pula, kalau kita ada buat dosa dengan hamba-hamba yang lain pula,
awal-awal yang Allah akan tengok adalah tentang pembunuhan. Berdasarkan hadis riwayat Muslim, sabda Nabi SAW, awwalu ma yuqda bainan nasi yaumal qiyamah fid dima. Nabi kata perkara pertama ia akan diputuskan di antara manusia pada hari kiamat adalah pertumpahan darah. Pertumpahan darah ni dia ada kaitan dengan amal kita sesama manusia. Bermakna kita nanti apabila Allah Ta'ala hisab kita, berlaku soal jawab kepada kita, maka Allah akan tanya tanggungjawab kita dengan Allah macam mana. Habis dengan Allah Ta'ala, Allah juga akan bertanya kepada kita tentang tanggungjawab kita dengan manusia yang lain. Kalau dengan Allah, awal-awal Allah akan tanya tentang salat. Kalau dengan manusia, Allah akan tanya tentang menumpah darah, membunuh orang lain tanpa ada kebenaran. Okey, ini tentang maklumat amalan yang Allah Ta'ala akan hisab awal-awal di hari akhirat. Sekarang, kita pergi kepada part yang penting, yang sangat kritikal adalah ketika Allah Ta'ala nak menyerahkan buku amal. Allah serahkan buku amal, lepas dapat buku amal, nak dihisap lagi. Sebenarnya, dapat buku amal, lepas tu Allah Ta'ala akan membentangkan buku amal itu pula. Kita sendiri akan membaca buku amal tu. Jadi, kita lihat muka surat, tuan-tuan lihat muka surat nombor ni. Okay, kita tengok dalam nota ni pada muka surat nombor, sekejap ya saya tengok. Okey, kita tengok pada muka surat nombor 158. Jom kita buka muka surat nombor 158. Tengok muka surat nombor 158. Golongan yang mendapat buku amalan cara yang pertama macam mana? Muka surat 158. Okey, muka surat 158. Kita akan jumpa tentang ni. Okey, kita buka pada ayat di dalam surah Al-Insyiqaq. Kita tengok dalam surah Al-Insyiqaq, surah Insyiqaq ayat nombor 7 hingga ayat nombor 8. Allah ada cerita pada kita di dalam Quran bentuk ataupun cara pertama terima buku amal. Allah kata fa amman utiya kitabahu biyamini. Maka sesiapa yang diberikan buku catatan amalnya di sebelah tangan kanannya. Maknanya ada yang dapat daripada sebelah tangan kanan. Tangan kanan. Siapa dapat buku amal daripada tangan sebelah kanan, maka amal hisab dia apa? Hisaban yathira. Amal hisab dia akan menjadi mudah dan ringan. Di sebelah kanan. Siapa dapat belah kanan, nescaya amal dia, hisab dia mudah dan ringan. Tuan-tuan nak tahu apakah makna mudah dan ringan? Kan? Apa makna mudah dan ringan? Baik. Ibnu Katsir, kita fahamlah, nak tahu apa makna mudah dan ringan, kita hayati apa kata Aisyah. Aisyah ni dalam riwayat Imam Ahmad ya, ni riwayat Imam Ahmad. Aisyah radhiyallahu anha apabila dia tahu tentang hisab ni, maka dia jadi takutlah. Kan? Jadi Aisyah ni dia tanya pada Nabi tentang, mula-mula Nabi SAW menyebut macam ni. Kita jangan semua ayat dia memang guna perkataan hisab. Orang beriman dihisab, orang yang tak beriman pun dihisab. Okey, semua orang kena hisab. Cuma orang mukmin yang dihisab, dia dapat buku daripada tangan kanan, dia akan dihisab dengan mudah. Tapi dihisab dengan mudah tu maksud dia apa? Okey, dalam hadis ni kita akan dapat jawapan dia, yang mana hisab dengan mudah tu, yang ini yang penting. Yang ini. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim ni, hisab dengan mudah ni maknanya amal itu hanya dipaparkan.
Maknanya kita nampak amal yang kita dah buat. Pahala ada, dosa ada, Allah paparkan. Kita dihisap juga, tapi cara hisap kita, orang mukmin ni dia dipaparkan amal dia. Nabi sebut dalam hadis tu, Nabi kata zalikal ardu, Nabi kata walakin zalikal ardu, hanya papar amal. Papar amal ni maknanya kita nampak amal tu, tercatat amal tu. Tapi Allah hanya papar. Allah tidak buat apa? Yang Allah tidak buat maknanya Allah tidak hisap secara terperinci. Maknanya Allah tak tanya tentang dosa ni kenapa dibuat, kenapa dibuat, kenapa dibuat, kenapa dibuat. Maknanya dihisap saja terperinci. Tetapi kita nanti akan nampak juga dosa kita buat. Nanti kita akan baca hadis Nabi. Tetapi kita hanya dipaparkan, kita nampak amal kita buat, dosa kita buat itu dipaparkan. Tetapi dia tidak dihisap secara terperinci, sekadar untuk memaparkan. Okey, memaparkan. Kenapa Allah nak paparkan? Nanti kalau kita baca hadis, Allah minta kita membuat satu pengakuan. Allah suruh kita mengaku tentang yang kita dah buat. Orang beriman, dia memang akan bercakap benar di dunia dan juga di hari akhirat. Tapi Allah nak buat apa dengan dosa tu? Dipaparkan, sebab buku amal kita ni tertulis semua. Dosa pun ada, pahala pun ada. Tetapi ketika Allah paparkan tu, Allah nak tanya terperinci ke dosa pada tarikh sekian-sekian di mana kita buat. Nanti kita akan baca hadis dia. Tapi jawapan dia hanya sekadar paparan. Okey. Tetapi kalau satu lagi dihisap dengan detail. Kenapa buat pada tarikh sekian, kamu tak tahu ke? Kan? Itu dihisap dengan terperinci. Okey. Kita tengok kepada maklumat yang berikutnya pada cara yang kedua pula. Cara yang kedua tentang dapat buku amal bentuknya macam mana. Okay, kita pergi satu lagi. Nanti kita baca hadis dekat muka surat yang saya skip ni, ada hadis dia penting. Kita akan baca sekejap lagi insya-Allah. Okay, kita tengok cara yang kedua diterima buku amal. Okay, kalau kita tengok pada muka surat nombor 165. Okay, kita buka pada muka surat nombor 165. Kita tengok dulu bentuk yang kedua. Bentuk yang kedua kita nak lihat di akhirat. Bentuk kedua, kalau tadi tangan kanan, ini bentuk kedua Allah ada sebut dalam surah Al-Insyiqaq juga. Sebab itu kalau saya pernah sebutkan pada tuan-tuan dan puan bahawa Nabi SAW pernah pesan pada kita, kalau kita nak tahu gambaran, kita nak nampak akhirat itu seolah-olah kita nampak dengan mata kita, Nabi suruh kita study 3 surah. Nabi suruh kita belajar 3 surah. Iaitu surah At-Takwir, surah Al-Insyiqaq dengan surah Al-Infitar. Kena belajar, analisis, detailkan dekat situ. Jadi kalau kita rujuk dalam surah Al-Insyiqaq ni, kan, ayat nombor 10-14, kita akan jumpa apa kata Nabi SAW. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Dan sesiapa yang diberi buku catatan amalnya dari sebelah belakangnya. Sebelah belakangnya ni, tengok kita catat dia sebelah belakang. Okey, dia sebelah belakang. Lepas tu Quran cerita, siapa dapat sebelah belakang ni dia jadi apa? Dia jadi ayat 11, ayat 12, ayat 13. Sampai ayat 11 dengan ayat nombor 12. Ini Allah terangkan, tulis. 11 dengan 12 ni apa hasil? Lepas dia dapat buku dari sebelah belakang ni, sebelah belakang ni sebelah apa? Sebelah belakang maknanya dia dapat sebenarnya daripada sebelah kiri. Ni sebelah belakang, tulis dulu sebelah belakang tapi dia belah kiri. Kalau baca Ibnu Katsir kata apa? Iaitu dengan tangan kirinya dari arah punggung belakangnya. Maknanya tangannya tu akan membelok ke belakang. Tangannya menghulur ke belakang dan diambil. Macam orang pas baton berlari kan, dia ambil daripada belakang kan. Dia belah kiri. Okey, ini belah kiri yang di belah belakang. Okey. Yang dapat belah belakang ni, tuan tulis ayat nombor 11 dia akan jadi apa? Nanti di hari akhirat.
Lepas tu ayat 12 cerita mereka akan jadi apa? Hasil daripada dapat sebelah belakang tu. Tangan sebelah kiri melalui diambil cara belakang. Lepas tu ayat nombor 13 dengan 14 tuan-tuan tulis. 13 dengan 14 ni Allah Ta'ala memberitahu sebab apa mereka mendapat buku daripada sebelah kiri dengan dihulurkan tangan ke belakang. Kenapa? Tulis dekat sini. Sebab waktu kita agak terbatas, jadi saya tidak dapat untuk menerangkan satu ayat. Cukup kita ambil dulu maklumat rujukan yang kata macam mana dapat buku bentuk amal. Okey, sebab kita waktu kita agak terbatas, jadi saya tak dapat nak ulas satu ayat. Cuma saya bagi tahu isi penting saja. Kalau ayat nombor 10, Allah cerita tentang cara menerima buku amal. Okey, ayat 11 dan 12 Allah bagi tahu tentang selepas dia dapat buku amal sebelah kiri, sebelah belakang, mengulurkan tangan di belakang, mereka akan jadi apa? Mereka meraung, mereka rasa akan binasa. Lepas tu 13 dengan 14 Allah bagi tahu kenapa mereka boleh dapat buku daripada sebelah kiri cara mengulurkan tangan di belakang. Ada penyebab dia. Okey, selesai dekat sini. Okey. Kemudian kita lanjutkan lagi dengan ayat lain. Dengan ayat lain, kita akan jumpa ayat belah kiri tu. Kalau sebelum ni sebelah belakang. Belah belakang. Tapi kita mungkin tertanya-tanya belakang belah kanan ke, belakang belah kiri. Tapi kalau kita baca surah Al-Haqqah ni, ayat 25 dengan 29, kita akan dapat jawapan Allah bagi tahu apa. Wa amma man utiya kitabahu bishimalih. Jumpa tak perkataan bishimalih? Bishimalih ni maknanya didapat daripada sebelah tangan kirinya. Sebelah tangan kiri. Ni jelas, ayat ni lagi jelas menyebut sebelah kiri. Apabila dia dapat sebelah kiri, dia cakap apa ni dekat ayat ni? فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ. Ni semua bermula ayat nombor 25 pada potongan ayat فَيَقُولُ ni. Mula pada فَيَقُولِ, mereka akan cakap apa? Sampailah hujung. Lam uta kitabiyah. Lepas tu dicakap lagi walam adri ma hisabiyah. Ya laitaha kanatil qadiyah. Ma aghna anni maliyah. Halaka anni sultaniyah. Ini cerita benar, ucapan benar yang akan keluar, yang diucapkan oleh manusia yang nanti dapat buku amal sebelah kiri. Ni, baca ayat ni. Al-Quran, lepas tu kita faham Quran ni berbeza dengan kita tak faham. Allah bagi tahu ni tentang akhirat nanti. Hebatnya Quran, dia bawa kita cerita tentang akhirat nanti. Apa yang akan berlaku? Akan ada orang yang macam ni. Dia katalah pada ayat apa? Apabila dia dapat buku sebelah kiri, dia cakap apa? Alangkah baik kalau aku tak dapat buku ni, dia kata. Ni kita kena hayati ayat ni. Macam mana dia sebut? Ni dalam surah Al-Haqqah. Okey. Cuma kita tengok di sini ya. Okey, ini kita dah baca tadi tu kan. Okey. Cuma para ulama mereka bincanglah tentang dapat belah kiri ni sebab Al-Quran tidak cerita dia ambil belah depan. Maksudnya dia tak ambil buku amal tu sebelah kiri tu dengan hulur tangan ke depan ke? Yang ke depan tu Allah tidak cerita pada kita. So kita tak tahu maklumat itu. Tapi memang dapat belah kiri tu pasti. Dan dalam surah Al-Insyiqaq tadi ada yang dapat tangan sebelah kiri dengan dia hulur ke belakang. Dekat situ saja. Belah kiri cara bertepi ke, cara berdepan tu wallahu ta'ala alam. Kita tak diberitahu oleh Allah, Rasul pun tak cerita pada kita, maka kita kata wallahu ta'ala, kita tak tahu. Cara yang lebih terperinci kita tidak tahu. Tak tahu macam mana. Tapi yang dapat sebelah kanan Allah bagi tahu. Tapi cara ambil kanan tu kita tak tahu. Sama ada hulur dalam bentuk kanan dari sudut kita panjangkan tangan ke kanan ataupun tangan kanan ke depan ataupun tangan-tangan belakang. Boleh juga. Tapi Allah tidak cerita. Ya Allah cerita tangan kanan saja. Bila dia dapat tangan-tangan kanan, dia dalam amal dia akan nampak dalam buku itu sekadar Allah paparkan saja. Tapi siapa dapat sebelah kiri, dan Allah kata ada yang dapat sebelah kiri, tangan belakang, dia akan hulurkan tangan di belakang, maka binasalah mereka.
Jadi tuan-tuan hayatilah macam mana mereka rasa binasanya mereka dapat buku amal tu. Sampai dia kata apa, tak guna harta aku yang ada, dia kata. Tak guna aku ada kuasa yang ada, dia kata. Ni pada ucapan ayat suratul Al-Haqqah. Hayati ayat-ayat ni, tanya diri kita. Adakah aku yang baca surat Insyiqaq ini akan dapat buku daripada sebelah belakang? Adakah aku yang akan dapat buku pada sebelah kiri? Jadi apabila kita baca Quran ni, kita jangan, betul untuk tadabbur ayat, kita jangan letakkan ayat ni pada orang lain. Kita kena anggap Allah cakap pada kita tu. Jadi kita ada pilihan sekarang. Aku nak dapat sebelah kanan ke, aku nak dapat sebelah kiri. Jadi kita baca ni, kita berubah. Tak naklah aku sebelah kiri. Kalau baca pada ayat ni, ya Allah, teruknya. Dia menyesalnya. Kan? Jadi tanya diri kita untuk kita baiki diri. Baik tuan-tuan. Kita teruskan kepada orang mukmin macam mana Allah hisap dia dipaparkan amal. Kita teruskan dengan tajuk ni. Saya minta tuan-tuan buka dalam nota, tuan-tuan tengok muka surat 162. Mari kita tengok muka surat 162 macam mana 161 dulu. Dekat bawah sekali tu muka 161, hadis bawah tu kita nak hayati, mari kita amati sama-sama macam mana kalau kita lah insan yang duduk dalam hadis ni. Mari kita baca hadis dia. Hadis ni hadis sahih, kita nak baca ni riwayat Ibnu Umar ni. Riwayat Ibnu Umar ni, hadis ni nanti kita akan jumpa terjemahan dia pada buku surat 162. Okey, dekat nota kaki tu, tuan-tuan tengok kat nota kaki muka 144 nota kaki tu. Hadis kita nak baca ni sebenarnya Riyadhus Salihin. Nampak tak dekat sini? Dekat sini nampak tak? Hadis nombor 144 dalam kitab apa? Riyadhus Salihin. Nampak? Ni hadis ni. Maknanya kita baca kitab Riyadhus Salihin lah. Sebab tu saya selalu kempen, belilah Riyadhus Salihin. Banyak hadis-hadis dia. Setelah Riyadhus Salihin ni, bab nombor 51, dalam bab harapan, kita akan jumpa hadis kita nak baca ni, hadis nombor 433. Jadi rujukan kita juga adalah Riyadhus Salihin. Okey, kita lihat. Hadis tu berbincang tentang apa? Okay, kita terus pergi pada terjemahan, kita tengok pada terjemahan dia. Saya bacakan bahasa Arab dia. Sabda Nabi SAW. Inna Allahu azza wa jalla yudnil mu'mina. Allah Subhanahu wa taala nanti akan dekati orang-orang yang beriman. Allah akan dekat dengan orang beriman, Allah datang kepada orang yang beriman. Lalu Allah buat apa ke orang beriman tu? Fayad'u alaihi kanafahu. Lalu Allah Taala melindungi orang beriman tadi daripada manusia. Allah lindung dia daripada manusia. Manusia yang mana? Tu manusia yang ramai-ramai duduk di padang mahsyar tu. Allah lindung dia. Macam mana Allah begini? Bukan, saya tertinggal terjemahan ni. Saya minta tuan-tuan tambah boleh. Terjemahan saya ni saya tertinggal sebenarnya. Macam ni. Lepas hadis ni, sesungguhnya Allah Ta'ala mendekati orang mukmin. Lepas tu dia ada terjemahan dia. Terjemahan dia, Allah Ta'ala meletakkan tirai. Tertinggal dekat situ. Waktu Allah mendekati orang mukmin untuk dihisap, Allah Ta'ala meletakkan ada tirai, ada kain tirai, yang mana apabila tirai itu diletak, baru hadis ni. Lalu, wa yasturuhu minan nasi. Lalu, tirai tadi tu menutupi lelaki beriman ni daripada manusia lain tengok dia waktu dia dihisap. Itu maksud hadis ni. Dan minta maaf saya tertinggal dekat sini. Okey, sesungguhnya Allah Ta'ala mendekati orang mukmin. Lalu Allah Ta'ala meletakkan tirai. Maknanya Allah Ta'ala tutup lelaki ini, dia tidak dibicarakan secara terbuka. Dia dibicarakan secara tertutup antara dia je dengan Allah. Maknanya Allah letak satu-satu tirai lah. Allah tutup dia. Jadi apabila Allah Ta'ala tutup dia daripada orang ramai yang duduk kepada mahsyar tadi, maka orang lain tak tahulah apa berlaku dia dengan Allah. Maknanya Allah tutup dia daripada orang ramai. Okey, sebab apa? Sebab orang mukmin ni
nanti dia akan dipaparkan dosa dia. Dia akan dipaparkan pahala dia. Jadi bagaimana kalau orang nampak dosa yang kita buat? Jadi Allah Ta'ala tutup dia daripada orang lain melihat perhisapan itu. Lalu Allah minta dia buat apa? Wa yuqarriruhu bizunubi. Allah minta dia mengakui dosa-dosanya. Ni yang saya cakap tadi tu. Tentang dosa dipaparkan, Allah minta kita mengaku. Maknanya dosa itu dipaparkan, tapi Allah minta kita mengaku. Allah kata apa? Wa yaqulu lahu. Maka Nabi kata, berfirmanlah Allah kepadanya. Dia tu maknanya Allah. Allah bertanya, maknanya Allah berfirman, iaitu Allah bertanya kepada orang mukmin tadi. Tapi orang lain tak tahu, orang lain tak nampak dosa yang orang mukmin ni buat. Allah Taala tutup dia. Hanya dia dengan Allah. Cuma Allah tanya pada dia. Allah tanya apa pada dia? Ata'rifu dzamba kadza? Ata'rifu dzamba kadza? Ata'rifu dzamba kadza? Allah tanya pada dia. Apakah kau mengaku dosa ni? Tanya kali pertama. Apakah kau mengaku dosa ni? Apakah engkau mengetahui dosa yang kau dah buat ni? Apakah engkau mengetahui dosa yang kau buat ni? Bayangkan. Kalau kita ditanya di depan Allah tentang dosa yang kita buat depan-depan Allah, malu tak kita? Tetap bayangkan, kalau orang lain tahu dosa kita buat kan? Allahu Akbar, malu kan? Tapi Allah Ta'ala tak nak jaga orang beriman ni. Allah letak tirai, Allah tanya. Kau mengaku tak dosa? Kau tahu tak dosa ni kau dah buat? Kau tahu tak dosa ni kau dah buat? Kau mengaku tak? Lepas tu, orang mukmin ni dia akan buat apa tahu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta idza qarrarahu bi dhunubihi wa ra'a fi nafsihi annahu qad halaka. Sehingga apabila dia telah mengakui, dia tahu dosa-dosanya, dan apabila Allah tanya pada dia kan, dosa ni kau buat tak? Kau mengaku tak? Apabila dibentang dosanya, dia mengakui dia memang dia bercakap benar. Orang mukmin dia akan bercakap benar. Ya Allah, aku telah buat sekian-sekian. Sampaikan dia rasa apa? Dia rasa diri dia pasti akan apa? Pasti akan binasa. Dia rasa, maknanya orang mukmin dia rasa habis. Apabila dia buka dosa dia, dia mengaku dosa dia rasa habis. Aku ni tak ada canda ni. Memang aku akan binasa. Okey, ni Nabi ulas. Tetapi apa yang Allah buat dekat dia? Apabila hamba tu dia mengaku, dia tahu dosa dia sampai dah terduduk habis. Dia rasa macam tidak binasa dah ni. Memang tidak binasa dah. Lalu Allah buat apa dekat dia? Wara'a, lepas tu Allah kata apa? Fa inni, Allah kata, qala, Allah Ta'ala berfirman. Allah Ta'ala berkata kepada orang mukmin tadi. Allah kata, fa inni qad satartuha alaika fid dunya wa inni aghfiruha lakal yauma. Allah kata, sesungguhnya aku telah tutup dosa itu bagimu di dunia. Maknanya apa? Allah Ta'ala tak buka aib kita pada orang dekat dunia. Sebab tu kita ni jangan rasa diri kita suci sangat. Sebab tu kita janganlah cari salah orang lain. Kita ni banyak salah. Cuma Allah tak bongkar je salah kita. Betul tak? Allah tak bongkar je dosa kita, tak tunjuk pada orang lain. Sebab tu kita janganlah kita nak kecilkan orang, nak hukum orang, nak apa tak. Kita sendiri pun banyak dosa. Cuma dosa kita ni Allah tak bongkarkan je pada orang lain tengok. Kalau Allah bongkar macam mana? Malu tak kita? Sudah tentu kita malu. Kan kita pangkat hajar, pangkat haji, pangkat ustaz, pangkat ulama, pangkat apa. Bayangkan kalau dosa kita buat orang lain tahu. Tapi orang mukmin ni Allah jaga dia. Kenapa dia boleh dosa dia Allah tak bongkarkan? Jadi Allah kata, engkau dekat dunia, aku telah tutup dosa engkau daripada orang lain. Dan sekarang kata Allah, aku mengampuni dosamu. Tuan faham tak? Maksudnya sebenarnya Allah paparkan dosa tadi untuk Allah nak menunjukkan, Allah nak minta dia mengaku, dan sebenarnya Allah juga nak menunjukkan tentang rahmatnya yang luas. Allah buat satu pengisytiharan, aku ampunkan dosa engkau. Agak-agak tuan-tuan dan perempuan agak-agak tuan-tuan dan perempuan, kalau tuan-tuan tahulah depan mata tuan-tuan dan perempuan tengok dosa buat, kita dah rasa macam dah kelap lah dunia, rasa macam kita nak binasa. Tiba-tiba Allah Ta'ala kata, aku ampunkan dosa engkau. Tuan-tuan rasa macam mana gembiranya tu. Tuan-tuan rasa, sebab dekat dunia, kita cuma meyakini Allah Ta'ala tu maha pengampun, Allah Ta'ala ni maha menerima taubat kan. Kita yakin macam tu. Kan sebab kita belajar nama-nama Allah, kita yakin.
Kan? Walaupun kita tak nampak Allah, tetapi bayangkan di akhirat kita bertemu dengan Allah. Allah cakap berdepan kepada kita macam tu. So macam mana perasaan kita? Okey, untuk hayati hadis ni, untuk menghayati lagi hadis ni kan, kita kena baca ulasan Abu Hurairah. Baca kat bawah. Nanti kita kata kita patah balik hadis tadi. Kita baca apa ulasan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Muka surat 163. 164 terjemahan dia terus. Tengok 164. Kita baca ulasan Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Macam mana dia ulas, dia cerita tentang hadis tadi tu, dia kata begini. Dia kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia kata Allah Subhanahu wa taala akan mendekatkan hamba pada hari kiamat. Kita baca tadi sama kan? Lalu Allah Taala memberikan dia rahmat, Allah tutup dia daripada seluruh makhluk dia. Yang kita sebut tadi itulah. Allah Taala menutup dia fayasturuhu minal khalaiqi kulliha. Allah Taala tutup daripada seluruh makhluk. Ini dipanggil perbicaraan yang tertutup. Dalam penutupan itu, Allah Ta'ala memberi kepadanya buku amal kepada dia. Lalu Allah Ta'ala firman kepada dia. Allah Ta'ala kata kepada hamba tu, Iqra' ya bana Adam kitabaka. Allah kata, wahai anak Adam, kau bacalah buku kau tu. Kau baca. Lalu hamba tu buat apa? Fayaqra'u. Maka orang tu baca, hamba itu membacanya. Waktu dia baca amal baik dia tengok pahala dia, wajah dia apa? Wajah dia sangat berseri-seri. Hati dia sangat gembira. Lalu Allah berfirman, adakah kamu tahu wahai hamba-Ku? Dia kata, ya aku tahu amal tu aku buat. Lalu Allah Ta'ala kata pada dia, aku telah menerima amal itu daripada kamu. Lalu lelaki tu buat apa? Dia sujud. Dia sujud tanda apa? Tanda syukur amal tu Allah Ta'ala terima yang dia buat dalam buku catatan amal dia. Gembira tadi. Kan? Lalu Allah Ta'ala kata, angkat balik kepala kau, kau baca balik buku kau tu. Kan ini ulasan Abu Hurairah. Maka dia pun bacalah. Baca balik, sambung, baca sampai kepada amal jahat dia, dosa dia. Sampai kepada dosa dia, lalu yang melihat dosanya, wajahnya menjadi sangat hitam dan hatinya kecut. Sangat hitam, maknanya berubah pucat muka dia, hatinya kecut ketakutan, badannya menggeletar. Sebab dia tahu apa? Dia baca sendiri, dia tahu dosa tu dia buat. Dia masih takut dan malu kepada Allah Azza wa Jalla. Allah tanya kepada dia, kau tahu ke dosa kau buat tu? Dia pun jawab, ya wahai Tuhanku. Macam kita baca hadis tadi tu lah kan. Ketika Allah tanya, at-ta'rifu zamba kaza wa kaza, at-ta'rifu kaza wa kaza, zamban kan. Maka dia mengaku. Lalu Allah Ta'ala tanya pada dia. Allah Ta'ala kata pada dia, sesungguhnya aku telah mengampunkan untuk kamu dosa-dosa yang kau mengaku tadi kau dah buat. Maka dia buat apa tuan-tuan? Dia pun sujud. Kali kedua sebab dapat pengampunan dari Allah. Tuan-tuan nak tahu, tirai yang dipasang tadi tu diangkat semula. Orang-orang yang dekat padang mahsyar tu dia nampak apa dekat lelaki tadi. Kata Abu Hurairah, seluruh makhluk tidak nampak hamba tu melainkan dalam keadaan hamba itu sujud. Tuan-tuan faham tak? Waktu lelaki tu sujudlah, dibuka tirai tu. Maka orang lain tengok, orang lain tak nampak dosa yang lelaki tadi baca. Dia tak nampak dosa ketika lelaki tu tengah mukanya hitam, pucat, kecut tadi perut dia kan. Takut tadi, mereka tak nampak waktu tu. Sebab Allah letak tirai. Tapi selepas Allah mengampunkan dosa dia, dia sujud. Ketika itulah, orang lain nampak dia tengah sujud. Lalu orang kata apa kepada dia? Woi, bagusnya nasib hamba dia ni. Dia langsung tak pernah derhaka kepada Allah. Tetapi sebenarnya tuan-tuan apa? Kata Abu Hurairah apa? Sedangkan mereka tidak tahu apa yang hamba itu telah lalui antara dia dengan Tuhannya. Berhubung amalan yang telah diperlihatkan kepadanya. Tuan-tuan faham tak? Tuan-tuan dapat rasa tak? Tuan-tuan dapat menjiwai tak ulasan Abu Hurairah ni? Kan?
Maknanya Allah jaga aib orang ni. Dosa dia kan. Orang lain tak nampak dia berdosa yang ketika dia buat dosa tu. Tapi orang lain nampak ketika dia sujud. Kan sampai ke orang-orang yang ada di tengah ramai kata, untungkan dia tak buat dahaka pada Tuhan. Tapi orang tak tahu saat-saat cemas, dia baca buku-buku dia tadi tu, yang dia nampak dosa dia tadi tu. Ya orang nampak dia tengah sujud. Jadi kita patah balik pada hadis tadi. Patah balik kepada hadis tadi, kalau kita jadi orang yang dalam hadis tadi tuan-tuan, seronok tak? Takut juga tuan-tuan. Kan? Nak berhadapan dengan Allah Azza wa Jalla. Kita jadi malu tuan-tuan. Jadi malu tuan-tuan, Allah bagi kita dah banyak benda dah. Macam-macam Allah bagi pada kita. Allah bagi kita mata, kita guna untuk apa, bagi telinga guna untuk apa, kita guna semua pada jalan yang salah. Tak malu kita jumpa dengan Allah. Okey, tapi yang paling penting kita nak Allah mengampuni dosa kita. Bayangkan kalau muka kita tengah pucat tadi, tengah hati terkecut tadi, tiba-tiba dapat tahu Allah mengampunkan. Dia punya lega dia macam mana, ya Allah. Ya? Okey, lepas tu Allah buat apa kepada dia? Allah berikan kepadanya kitab amal dia tadi tu. Dia dapat kitab dia semua kebaikan. Tuan-tuan nak tahu dalam ayat Quran, Allah cerita lepas dia dapat buku amal dia yang baik tadi Allah, yang buruk tadi Allah telah ampunkan, Allah ganti dengan kebaikan kan. Tuan-tuan nak tahu lelaki tu buat apa? Maknanya orang yang dapat buku ni tadi buat apa? Ada dalam Quran Allah cerita. Okey, tuan-tuan buka muka surat 160. Tuan-tuan baca ayat ni. Kita baca ayat ni. Tengok Ibnu Katsir ulas apa nanti. Ni ayat ni. Lepas tu seronok baca ayat-ayat tema akhirat ni. Banyak dalam Quran. Tengok ayat ni, surat Al-Haqqah kan. Kita baca ayat ni, kita akan jumpa Allah kata apa. Ayat 19 dan 20. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ. Ni dapat kitab catatan amal sebelah tangan kanan kan. Okey, tangan kanan. Tangan kanan. Lepas tu dia kata apa? فَيَقُولُ. Maka dia akan berkata, dia tu siapa yang dapat buku amal sebelah kanan? Dia kata apa? Iqra'u kitabiyah. Dia kata ha umqra'u kitabiyah. Dia kata nah, bacalah kamu semua kitab catatan amalku. Okey. Macam mana nak faham ayat ni? Ayat ni kita kena faham, kita kena ambil hadis tadi tu. Maknanya selepas Allah bagi buku yang setelah dosanya diampunkan, lepas tu Allah ganti dengan kebaikan. Kan tadi kan Allah bagi buku amal dia, diganti dengan kebaikan. Dia buat apa tuan-tuan? Dia pergi menjerit, dia cakap kuat-kuat kepada orang-orang yang ada, yang nampak buku dia, dia kata apa? Hoi, korang tengok buku aku ni, korang bacalah buku kitab aku ni, bacalah buku kitab aku, bacalah buku amalku ini. Sebab apa? Kenapa dia gembira? Kenapa dia nak tunjukkan dekat orang? Sebab dia tahu dalam buku itu Allah telah ganti keburukan itu dengan kebaikan. Allah telah ampunkan dosa dia. Sebab apa lagi dia nak malu? Kan? Sebab dosa yang tercatat tu, dia telah mengaku tadi Allah Ta'ala telah apa? Allah telah ganti dengan kebaikan. Jadi tak malu lagi untuk dia tunjukkan. Tengok buku aku ni, tengok buku aku ni. Kita tengok apa ulasan Ibnu Katsir. Ibnu Katsir kata apa? Ibnu Katsir ketika dia ulas ayat ni, dia cakap, dia kata Allah Ta'ala ceritakan tentang kebahagiaan dan kegembiraan orang yang menerima buku catatannya pada hari kiamat kelak dengan tangan kanannya. Oleh kerana dia begitu gembira, dia berkata kepada setiap orang yang dia jumpa. Dia kata, dia jumpa seorang, dia kata apa? Nah, bacalah kamu kitab amalku ini. Maksudnya apa? Dia kata, kau ambil bukuku ni, kau bacalah, korang bacalah. Kerana dia mengetahui bahawa sesungguhnya semua yang terkandung di dalam buku itu hanyalah kebaikan, yang mana dia termasuk orang yang mempunyai keburukan diganti oleh Allah dengan kebaikan. Tetap boleh faham hadis ni tak? Maknanya dosa tu nanti kita akan tengok, dosa kita buat malu kita depan Allah. Tapi Allah Ta'ala ni dia maha pengampun, dia maha rahmat. Allah Ta'ala nak gembirakan kita ya, dengan depan-depan bertemu dengan Allah, Allah bercakap sendiri nak ampunkan dosa kita, maka Allah ganti dosa tadi dengan kebaikan. Lepas tu hamba ini akan berkata kepada orang ramai, ha umqra'u kitabiyah, kamu semua bacalah buku tu. Kenapa dia berani suruh orang lain baca? Sebab dia tahu dosa tadi telah Allah tukar dengan kebaikan.
Tuan-tuan dan puan yang Allah rahmati sekalian. Tuan-tuan nak dapat tak termasuk dalam kumpulan hadis yang kita baca yang Allah tarik tirai tadi? Maka saya nukilkan ulasan yang ditulis oleh Syekh Salim bin Ain Al-Hilali dalam kitab Bahjatun Nadhirin Syarah Riyadhus Salihin. Sebab hari ini kita baca Riyadhus Salihin, maka ada satu kitab yang memberikan pengajaran hadis ni, maka Syekh Salim bin Ain Hilali ni dia bagikan pengajaran hadis tadi. Dia kata apa? Pertama dia kata apa? Kenapa Allah boleh tarik tirai tadi? Allah tutup dia perbicaraan tadi orang lain tak nampak. Dia kata pertama, dia kata hadis ini menunjukkan Allah Ta'ala pelihara, Allah Ta'ala jaga kepada orang yang beriman dan Allah Ta'ala tutup aib mereka di dunia dan di akhirat. Ni kita fahamlah. Sebab tu kita bersyukur banyak-banyak pada Allah. Allah Ta'ala jaga aib kita. Kalau orang tahulah dosa apa kita buat, malu kita dengan orang ramai. Tapi Allah Ta'ala jaga orang beriman ni. Ni menunjukkan bahawa kita beriman pun, kalau orang beriman pun tak lepas daripada buat salah. Cuma salah kita tu Allah Ta'ala simpan je. Allah Ta'ala tak tunjukkan pada orang lain. Sebab tu kita jangan kita tahu orang lain buat salah, kita hukum orang tu dengan sehukum-hukumnya kan. Tapi kita terlupa yang salah kita. Kita ingat kita baik. Rupanya kita ni pun Allah Ta'ala yang tak bongkar je aib kita pada orang lain. Tapi kita ambil pengajaran dia. Yang kedua, orang mukmin ni dia tidak akan berdusta di dunia dan di akhirat. Sampai di akhirat pun dia mengaku dosa dia buat di depan Allah. Dan yang ketiga, pengakuan yang dibuat dapat menghapuskan kesalahan. Dan yang keempat, perintah untuk kita menutup aib orang mukmin semampu yang mungkin. Kita tak nak aib kita orang nampak. Tapi dekat dunia kita bongkar aib orang. Kita sebarkan aib orang. Tambah lagi kalau aib tu, kalau benda tu dia tak buat, kita kata orang tu buat, lagilah beban kita. Siapa jaga aib orang dekat dunia, Allah jaga aib dia di hari akhirat. Dan yang kelima, kita belajar dekat sini penetapan sifat kalam bagi Allah. Maknanya di sini kita dapat belajar tentang apa? Allah itu berkata-kata kepada manusia yang lain. Okey, habislah hadis ni. Maka selesailah tajuk tentang hisab. Yang lain tu tuan-tuan boleh baca lah sebab saya nak kejar kepada bab yang lain. Tuan-tuan boleh baca sebab insyaAllah kalau tuan-tuan baca tu, insyaAllah tuan-tuan boleh faham. Kalau tuan-tuan tak faham, nanti tuan-tuan boleh bertanya. Ya, tuan-tuan bertanya untuk kelas yang berikutnya. Sebab tu ada banyak yang Quran. Ayat tadi sepatutnya kalau kita tadabbur tu seronok sangat. Satu persatu ulas ayat dia. Kan, kenapa Allah sebut kanan, kenapa begini. Itu kita kena masuk pada fasa yang lain lah. Okey, kita terus pergi kepada bab yang berikutnya. Kita pergi kepada bab yang berikutnya iaitu bab timbangan amal. Habislah tadi kita cerita tentang yang ni. Cerita orang yang amal yang buruk tadi macam mana kan. Allah tak nak hisap dia. Allah tak cerita panjang lebar dalam Al-Quran. Cuma kita boleh ambil ayat yang tadi yang dia menyesal, dia meraung-raung. Dia kata dia menyesal tentang amal. Kenapa kuasa dia tak boleh tolong dia, harta tak boleh tolong dia. Kita boleh baca pada ayat yang tadi tu. Okey, kita terus pergi kepada bab ke-8. Kerana kita kena kejar bab yang lain sebab kita minggu depan last sekali. Tajuk kita tentang hari akhirat. Jadi kita kena habiskan silibus ini supaya kita dapat habiskan silibus lah. Sebab silibus ni kita dah susun dia sampai 11 bab. Jadi kita kena habiskan bab-bab. Okey, kita terus pergi kepada bab timbangan amal, bab yang ke-8. Muka surat nombor 171 sampailah kepada muka surat nombor 182. Kita pergi kepada timbangan amal. Okey. Walaupun kita tahu dosa kita telah diampunkan oleh Allah, kan? Kita Allah Ta'ala berikan kita kebaikan, tapi kita tak tahu lagi balasan kita tu nak bagi tahap yang mana. Maksudnya kita masuk syurga ni, kalau kita dapat kebaikan banyak kan Allah beri, maka kita tak tahu amal kita ni nak berikan level mana. Maka adanya satu proses timbangan. Timbangan ni sebenarnya fungsi dia untuk apa? Maka kita baca apa ulasan Al-Imam Qurtubi. Al-Imam Qurtubi dalam bukunya At-Tazkirah fi Ahwalil Mauta wal Akhirah.
Sebab tu kalau tuan rujuk nota yang dia buat ni, sebenarnya nota ni dia berpandukan kepada banyak kitab sebenarnya. Kitab Ibn Kathir, kitab-kitab tafsir, termasuklah kitab yang cerita pasal alam akhirat, kitab Imam Qurtubi. Sebab tu dalam nota saya tak letakkan senarai rujukan, saya tak letakkan lengkap dia punya sumber-sumber rujukan tu, sebab dia nota. Tapi kalau kita buat dalam buku, kita nak sembahkan kepada publik, orang yang lain tak pernah ikut pun dia boleh baca, so kita kena nyatakan rujukan lah. Okay, kita tengok apa Qurtubi kata. Al-Imam Qurtubi ketika dia mengulas tentang timbangan, dia kata begini. Dia kata, berkata para ulama, apabila amal yang telah dilakukan dihisap, maknanya setelah Allah hisap, maka proses berikutnya adalah waznul a'mal, adalah timbangan amal. Okey, timbangan amal ni untuk apa? Dia kata, li'anna, dia kata kerana, al-wazna lil jaza. Dia kata kerana timbangan bertujuan untuk memberikan balasan. Maknanya nak beri balasan apa? Sebab tadi hanya hisap saja. Hanya hisap, hanya soal jawab kan. Dosa banyak mana, pahala banyak mana kan. Itu hanya hisap saja. Hisap ni dia bukan nak menentukan balasan apa nak diterima. Tapi balasan apa yang patut dia terima, dia nak ke mana, kan dia melalui proses timbangan tu. Kerana timbangan itu adalah lil jaza, untuk memberikan keputusan balasan. Sebab tu dia kata fayam bagi, oleh sebab itu an yakuna ba'dal muhasabah. Dia dilakukan selepas hisap. Hisap tujuan untuk apa? Untuk mengira jumlah amal. Tapi jumlah amal yang selepas dikira, yang mana ditolak, yang mana diterima tadi tu, nak bagi balasan apa? Maka ia kena melalui proses timbangan. Oleh sebab itu, Al-Imam Qurtubi kata apa? Wal wazna lil izhari maqadiriha liyakunul jaza'u bihasabiha. Dia kata timbangan pula bertujuan untuk mengetahui kadar agar balasan selari dengan kadar amal. Inilah jawapan. Kenapa timbang amal itu dilakukan selepas hisap? Hisap adalah untuk menentukan. Macam kan kalau macam kita berhujah kan, kalau kat mahkamah kan, berhujahlah. Okey, hujah mana diterima, hujah mana tertolak, hujah mana yang lekat, hujah mana kan. Lepas tu kan dia buat keputusan. Macam hisap lah. Hisap tu mana amal tertolak. Cuma dalam bab ni saya tak bawa lah bab apa amal-amal yang buat Allah Ta'ala terima, macam mana amal Allah Ta'ala tolak. Itu kena buka bab yang lain. Tapi kita terus fokus masuk pada timbangan. Nak timbang untuk apa? Untuk mengetahui kadar balasan kita selari dengan kadar amalnya. Okay. Cerita tentang timbang amal ni ada beberapa ayat. Ayat yang kita boleh rujuk, surah Al-A'raf ayat 8 hingga 9. Ini rujukan ayat dia. Ingat dia, kita tidak boleh mempericikan, mengatakan tentang satu perkara gaib tanpa ada dalil dia. Tuan-tuan pun dah biasa dah ikut kelas, tuan-tuan dah biasa diajar tentang metod mendatangkan dalil-dalil ayat Quran dan juga hadis. Okay, kita tengok ni ayat dia, Al-A'raf 8 hingga 9. Ayat lain cerita pasal timbang amal ni juga. Ni, surah Al-Mu'minun ayat 12, 13. Ni ayat rujukan juga. Yang cerita pasal timbang amal. Dan satu ayat lain, ayat yang masyhur adalah suratul Al-Qari'ah. Ayat berapa? Al-Qari'ah tu. Ayat 6 hingga ayat nombor 9. Okey, jelas. 3 ayat ni. Jadi, kalau kita baca dalam tiga surah tadi. Sekejap, surah tadi. 3 tentang amal. Sekejap, 3 tentang amal. Okey. Dalam 3 surah tadi, sekejap. Okey, ada satu lagi. Saya terlupa. Satu surah lagi rujukan dia. Dalam surah Al-Anbiya ada. Kejap. Surah Al-Anbiya kat sini. Tentang muka surat 176. Kita sebut sumber maklumat dia dulu. Maklumat dia. Kalau tuan-tuan buka muka surat 176 tu. Ni. Jumlah mizan ni. Ni. Satu lagi rujukan dia. Dalam surah Al-Anbiya. Jumpa tak? Surah Al-Anbiya ayat 47. Ini di antara
sumber rujukan nak cerita tentang timbang amal. Tuan-tuan pun boleh tadabbur dah ayat dia. Kita boleh tadabbur ayat-ayat timbang amal ni. Ambil 4 surah tadi, baca ayat dia, lepas tu tengok tafsiran ayat. Boleh bacalah tafsir Ibnu Kathir ke, baca tafsir, apa ulasan ayat tentang ayat kita sebut tadi. Okey. Kita pergi kepada ayat yang mula-mula tadi, kita sebut tentang apa? Tentang timbang amal. Okey. Kalau kita baca dalam surah Al-A'raf dulu, Al-A'raf, kita akan jumpa tentang perkataan timbangan, wal waznu. Wal waznu yawma idzinil haqq. Allah kata timbangan itu adalah benar. Benar. Benda itu memang akan berlaku benar. Okey, dekat surah Al-A'raf, Allah bagi tahu pada kita tentang 2 perbezaan jenis timbangan amal. Dia timbang amal ni mesti ada 2 je. Perbezaan dia 2 saja. Ada dua perbandingan lah. Pertama, sakulat mawazinuh. Sakulat mawazinuh ni maknanya orang yang berat timbangan dia. Berat timbangan dia, berat timbang apa? Timbang amal baik. Lawan dia, khaffat mawazinuh. Lawan dia yang apa? Yang ringan timbangan amal dia. Dia 2 je. Berat pahala dia ke? Ataupun ringan pahala dia. Itu je beza. Khaffat, sakulat lawan khaffat. Sakulat mawazinuh lawan kepada khaffat mawazinuh. Okay, tuan-tuan boleh buat kotak. Tuan-tuan boleh buat kotak. Dalam nota tu, cara buat nota, buat kotak. Satu yang berat, satu yang ringan. Berat apa? Pahala dia, kebaikan dia. Ringan apa? Kebaikan dia. Okay, tuan-tuan lepas tuan buat kotak 2, tuan-tuan masukkan juga dalam ayat ni adalah kalau orang yang berat amal baik dia dapat apa? Faulaika humul muflihun. Bulatkan pada perkataan dia adalah orang yang muflihun, orang yang beruntung, orang yang berjaya. Satu. Muflihun lawan dia apa? Lawan dia adalah khasiru. Lawan dia kepada orang yang merugikan dirinya. Merugikan. Lawan dia. Maksud dia, beruntung lawan dia rugi. Beruntung lawannya rugi. Berat lawannya ringan. Lawannya ringan. Okey, maknanya orang yang amal pahala dia itu lebih banyak, lebih berat dari apa? Tentulah lebih berat dari dosa. Maka dia beruntung. Kalau yang amal baik dia lebih ringan, maknanya mesti ringan daripada berat. Maknanya ringan pahala dia, tapi dosanya berat, dia akan rugi. Okey, selesai dekat sini, kita ambil maklumat ringkas ayat nombor 8 hingga 9. Cuma ayat ini, Allah tidak cerita mereka kalau beruntung, mereka dapat apa? Allah tak cerita lagi. Mereka yang rugi, mereka tak dapat apa? Mereka ke mana? Allah tak cerita lagi. Cuma dalam ayat ni Allah bagi tahu, orang yang rugi ni sebenarnya mereka rugilah. Allah Ta'ala tak rugi apa-apa. Ruginya mereka lah yang rugi. Tapi dalam ayat ni Allah bagi tahu kenapa amal baik dia sikit, amal buruk dia berat banyak. Ni jawapan dia. Allah bagi tahu kerana mereka selalu mengingkari ayat-ayat kami. Sebab tu kalau tuan-tuan baca satu ayat Quran, tuan-tuan cuba buatkan satu nota. Maksudnya tuan-tuan keluarkan isi penting dia. Kalau tuan-tuan tahu isi penting, maknanya tuan-tuan fahamlah apa yang Allah nak cakap. Baca satu ayat, fahamkan dulu. Ni tuan-tuan kena buat pengasingan lah. Kalau Allah buat perbandingan, kena asingkan. Okey, orang yang berat, amal baik dia. Orang yang ringan, amal baik dia. Orang yang berat, amal baik dia. Allah kata muflihun. Tulis muflihun. Orang yang ringan, amal baik dia. Allah kata dia kumpulan orang yang rugi. Lepas tu tengok balik. Orang yang baik ni apa? Dia dapat apa ya? Allah tak cerita. Okay, tak apa. Kosongkan. Tapi isikan dekat orang yang berat amal baik, orang yang ringan amal baik dia, tapi berat dosa dia. Allah kata balasan dia apa? Dia tak dapat. Allah tak ceritakan, jadi kosongkan. Cuma Allah bagi tahu sebab dia apa? Dia selalu mengingkari ayat-ayat kami. Okey, dapat. Tapi tak habis lagi. Pergi pula ayat yang lain. Pergi pada buka surah Mukminun pula. Buka dalam surah Mukminun,
Ada maklumat lain. Ini dia cara tau. Ini dia panggil cara untuk kita dapat satu maklumat. Kan kita kena, mula-mula kita kena kumpul lah dulu. Kita kena kumpulkan ayat-ayat yang berkaitan dengan timbangan. Dah kumpul tadi kan, kita dah jumpakan 4 surah tadi kan, dah jumpa 4 surah, kita ambil dulu ayat dalam surah, kita pergi pula pada surah Al-Mu'minun. Baca kat surah Al-Mu'minun, kita baca ayat dia. Baca dia, faman saqulat mawazinu. Oh, jumpa sekali lagi. Berat, timbangan amal baiknya, okey, berat. Lawan dia apa? Khaffat mawazinu. Sama macam tadi kan, ringan timbang amal baik dia. Okey, berat. Macam mana nak tahu berat dan ringan? Timbanglah. Okey, maka dalam ayat ni Allah kata orang yang berat timbangan amal baik dia jadi apa? Faulaika humul muflihun. Oh, dia orang yang berjaya. Okey, sama macam surah tadi, berjaya. Tapi kalau orang ringan ni apa Allah kata? Faulaika alladzina khasiru anfusahum. Sama juga. Mereka adalah orang yang rugi. Cuma beza kat mana? Dekat sini Al-Mu'minun kita dapat satu maklumat baru. Satu maklumat tambahan. Oh, orang yang rugi ni pergi ke mana? Fi jahannam khalidun. Mereka kekal dalam neraka. Neraka apa? Neraka Jahannam. Mereka kekal dalam neraka Jahannam. Kalau kita baca tafsiran lain kan, tengok Ibnu Katsir dia ulas. Dia kata, nak tahu tak berat amal baik dia daripada dosa tu macam mana dia kata? Dia kata, walau biwahidatin. Dia kata, meskipun hanya satu. Makna dia, bayangkan. Waktu timbang amal baik, nak timbang beza, nak timbang tentang pahala dia lebih berat dengan dosa, bayangkan. Ditimbang. Terbayangkan, kalaulah timbang kan. Tiba-tiba tengok, satu je pahala kita lebih daripada dosa. Contoh kan? Contohnya kita kata apa? Maksudnya 51 amal baik kita, 49 amal buruk kita. Contoh kan? Contohlah. Syurga kita. Bayangkan, walaupun satu je lebih. Satu je lebih amal baik kita, tetap kita muflihun. Ya Allah, macam mana tuan-tuan bayangkan? Cuba tuan-tuan bayangkan, kalau dosa tu lebih satu je, habis. Tapi kalau dosa tu lebih satu saja, kita rasa apa? Bersyukur kan. Tapi kita akan nampaklah kerugian dari sudut balasan tu. Sebab tu kita sebut dah pada mula-mula, belajar mula-mula, hari akhirat adalah hari orang menyesal. Menyesal apa? Menyesal bagi orang yang tak buat pahala dan menyesal orang yang buat pahala tapi tak nak buat banyak. Dia macam dia kurang buat amal. Dia pun akan menyesal juga. Okey. Kita dapat maklumat tu. Kita baca satu lagi dalam surah apa? Dalam suratul Qari'ah. Dalam surah Qari'ah kita dapat jawapan. Orang yang berjaya tadi pergi mana? Takkan Tuhan tak sebut pergi berjaya pergi mana? Buka dalam suratul Qari'ah ayat 6 hingga 9. Kita akan jumpa maklumat tambahan dia. Allah kata apa? Orang yang berat timbangan amal baik dia, fahuwa fi 'ishatir radiyah. Orang baik amal baiknya, Allah bagi jawapan apa? Dalam kehidupan yang senang lenang. 'Ishatir radiyah. Apa tu senang lenang? Kata Ibnu Katsir, dia berada di dalam syurga. Dalam Tafsir Al-Munir kata apa makna 'Ishah? 'Ishah ni adalah ungkapan menghimpunkan segala nikmat yang Allah beri. Masya Allah. Walaupun satu amal baik dia lebih daripada dosanya, dia tetap dapat hidup dalam keadaan 'Ishatir radiyah. Tapi orang yang ringan amal baik dia tadi tu, kan tadi kita belajar dalam neraka kan. Kita ambil maklumat ni, kita jumpa pertambahan maklumat. Neraka apa? Dia masuk apa nama neraka tu? Maknanya azab dia macam mana? Fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma khiyah narun hamiyah. Dia tempat kembali dia adalah neraka, nama neraka itu hawiyah. Allah Ta'ala nak tekankan, nak tahu tak hawiyah tu apa?
Nak tahu tak hawiyah tu apa? Tu ya Allah tanya. Wa ma adraka ma hiya. Kamu semua nak tahu neraka hawiyah tu apa? Allah kata narun hamiyah. Adalah api yang panas membakar. Di sini kita dapat maklumat umum. Ya Allah bagi tahu balasan apa nak buat. Kalau hisap tadi, kita cuma tahu tentang ada dosa kita buat, kita tahu ada pahala yang kita buat. Tapi kita tak tahu mana yang lebih banyak, mana yang lebih sedikit, kan? Jadi melalui proses timbangan amal. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, untuk tajuk timbangan amal di sini ada perincian dia. Okey, nak tahu perincian dia apa? Okey, kalau kita buka dekat perincian timbangan amal, kita akan bincang dalam nota ni kita akan jumpa perbincangan tentang apa? Tentang pertama, kita akan bincang tentang penimbang tu sendiri. Penimbang tu, kita akan bincang tentang bentuk timbang tu. Lepas tu kita akan bincang tentang macam mana amal itu ditimbang. Macam mana Allah Ta'ala boleh mengetahui, macam mana kita boleh mengetahui mana baik lebih banyak, mana buruk lebih banyak. Kita akan kupas dah bawah tajuk timbangan amal untuk penambahan maklumat. Okey, yang pertama, sifat neraca timbangan tu. Sebab dia ada kiri kanan timbang macam kita tengok gambar dacing tu. Gambar dacing tu macam itulah dia ada kiri dan kanan dia untuk penimbang. Dalam hadis Nabi riwayat Al-Hakim, Nabi bagi tahu kepada kita, Nabi kata, Nabi SAW bersabda, yudha'ul mizanu yawmal qiyamah falau wuzina fihi samawati wal ardu wasi'at. Nabi kata neraca timbangan itu diletakkan pada hari kiamat. Sekiranya langit dan bumi itu ditimbang di atasnya, nescaya neraca itu mampu memuatkan langit dan bumi. Tengok dahsyatnya timbang tu. Besar timbang tu. Besar tu kita tidak disebutkan besar, tetapi timbang tu kalau 7 petala langit, 7 petala bumi ditimbang, timbangan itu, neraca tu mampu lagi memuatkan langit dan bumi tu. Jelas ya kat situ? Ini kita belajar sifat yang pertama. Tentang sifat neraca. Dia buat dari apa? Bentuknya macam mana? Wallahu ta'ala a'lam. Tapi dalam hadis Nabi, Nabi bagi tahu bahawa betapa hebatnya timbang tu. Kalau letak langit dan bumi, 7 petala langit, 7 petala bumi, timbang itu mampu lagi memuatkannya. Okey. Kita bincang pula kepada tajuk berapa jumlah timbangan tu. Ni para ulama bincang juga. Adakah setiap seorang ada penimbang dia yang berbeza ataupun menggunakan timbangan yang sama untuk semua manusia ditimbang amalnya? Para ulama sebenarnya mereka jadi khilaf pendapat disebabkan ayat dalam surah Al-Anbiya ni Allah guna dalam bentuk plural, tentang bulatkan perkataan mawazin. Nampak tak perkataan wa nadha'ul mawazin. Muka surat 177 ayat ni jumpa. Ada kat dalam nota tu mawazin. Mawazin ni dia adalah bilangan banyak. Maknanya apa? Neraca timbangan. Nampak neraca timbangan kan? Jadi para ulama khilaf. Para ulama khilaf tentang neraca ni kenapa Allah guna plural? Kenapa Allah kata neraca? Lepas tu para ulama berbeza pandangan. Sebagian ulama kata setiap seorang dapat satu. Ini satu. Okey, sebab Allah guna bilangan plural, neraca. Sebagian ulama lain pula kata, bukan setiap orang dapat satu. Dia kata timbangan tu hanya satu saja, dia kata. Kenapa Allah guna bilangan banyak? Bilangan banyak nak digunakan tu maksudnya merujuk kepada banyaknya amal dan ramainya manusia yang ditimbang. Dekat situ perbezaan dia. Maknanya jawapan dia apa yang muktamad?
Wallahu ta'ala a'lam. Kita tak tahu yang mana satu. Okey. Yang pasti timbang tu ada. Setiap orang satu ke? Wallahu ta'ala a'lam. Wallahu ta'ala a'lam. Nak pegang pendapat satu pun kita wallahu ta'ala a'lam. Nak kata pendapat kedua pun kita pun wallahu ta'ala a'lam. Sebab kita tak tahu benda gaib. Hadis pun Al-Quran tidak memberikan ketetapan. Hadis pun tidak memberikan ketetapan. Jadi tuan-tuan boleh pegang kepada mana-mana lah. Jalan paling selamat, kita tak boleh nak menterjihkan mana satu lah. Nak pilih mana satu, kita kata wallahu ta'ala alam. Dan kita masuk kepada tajuk lain. Tajuk dia, apa yang Allah timbang dah. Apa yang Allah timbang. Kalau orang kata timbang amal lah. Betul, timbang amal. Tapi kalau kita mendalami lagi, sebenarnya bukan timbang amal je. Ada perbahasan lain sebenarnya. Tapi hujung dia sebenarnya kita nak tahu dosa dan pahala. Itu saja sebenarnya tujuan dia. Tapi macam mana boleh tahu pahala tu lebih berat? Macam mana boleh tahu pahala tu lebih ringan? Nak tahu macam mana ni lah ulama bahas. Macam mana nak tahu? Maknanya nak ditimbang apa? Ulama bahas. Okey. Dia ada 3 pendapat. Pendapat pertama kata, yang nak ditimbang tu amal tu lah ditimbang. Pahala tu lah ditimbang. Macam kita baca Quran kan, nak tahu pahala baca Quran berapa banyak. Pahala kita tu ditimbang. Amal tu sendiri ditimbang. Amal kita punya pahala solat, pahala puasa, pahala majlis ilmu, pahala sedekah, pahala ajak orang buat baik, itu yang akan ditimbang. Ada dalil tak? Okey, ada dalil. Tengok, para ulama walaupun mereka berbeza pandangan, mereka tak cakap hasil mereka cakap mereka bukan cakap tu tanpa dalil. Ada dalil dia. Dalil yang kata amal tu boleh ditimbang adalah dalil tasbih. Tadi tasbih macam kita belajar, ingat tak Nabi kata apa? 2 kalimah yang ringan di atas lidah, maknanya senang nak sebut tapi berat dalam timbangan. Nampak tak perkataan berat dalam timbangan? Macam mana Nabi boleh kata berat dalam timbangan? Maknanya ucapan zikir tadi tu, amal tu ditimbang. Baru tahu berat. Lepas tu Allah suka, Ar-Rahman suka. Maknanya dalil hadis ni, para ulama mengatakan, cuba tengok. Hadis tu kan Nabi kata zikir subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Kan amal zikir tu. Nabi kata nanti berat dalam timbangan. Maknanya kalau berat dalam timbangan, dia ditimbang lah. Zikir tu, amal tu ditimbang. Okey. Hadis kedua ni dia tak sebut tentang timbang amal. Timbangan berat amal tadi. Tapi hadis kedua ni, kalau ada orang dia tak percaya, dia kata, macam mana pula zikir tasbih tadi boleh ditimbang di atas timbangan? Dia bukan benda. Macam mana nak tahu dia berat tak berat? Maka hadis kedua ni memberi jawapan. Nanti di hari akhirat, benda yang kita tak boleh pegang, tak boleh sentuh, nanti kita boleh nampak dia menjadi sesuatu yang berjasad, sesuatu yang berjirim. Contohnya kalau kita baca di kedua ni, tentang orang yang baca surah Al-Baqarah dengan Ali Imran. Tengok Al-Baqarah dengan Imran. Ni hadis ni. Nabi kata apa? Bacalah kamu semua Al-Quran. Sesungguhnya hari kiamat nanti dia akan bagi syafaat kepada pengamalnya. Lepas tu Nabi spesifikkan. Bacalah kamu semua Az-Zahrawan. Az-Zahrawan ni Al-Baqarah dengan Ali Imran. Az-Zahrawan ni tuan tulis ya. Az-Zahrawan ni maknanya 2 surah penyinar. 2 surah penyinar. Nabi kata nanti 2 surah tu akan jadi apa? Seperti 2 kelompok awan. 2 surah tadi boleh bertukar menjadi 2 kelompok awan, ataupun kedua-duanya akan menaungan atas 2 kepala atas kepala, ataupun dia boleh menjadi seperti 2 kumpulan burung yang sedang terbang. Maknanya surah boleh bertukar menjadi apa? Bertukar menjadi sesuatu. Mustahil tak? Tak mustahil. Tu alam akhirat. Tu dalil dia lah. Dalil ketiga ni sebenarnya dalil yang nak jadi dalil yang menguatkan amal tu ditimbang, sebab Nabi pernah sebut dalam hadis riwayat Tirmizi. Nabi kata tidak ada suatu apapun yang paling memberatkan timbangan
melainkan akhlak. Maknanya akhlak tu ditimbang. Nabi kata dalam banyak-banyak amal yang paling memberatkan timbangan, maknanya boleh memberatkan pahala kita jadi banyak, jadi berat, adalah akhlak yang baik. Rupanya akhlak yang baik ni boleh memberatkan timbangan. Ya. Bahkan orang yang ada akhlak yang baik, dia boleh kejar orang yang rajin berpuasa dan bersolat. Akhlak yang baik. Tetap bayangkan, akhlak yang baik, walaupun dia tak rajin solat, dia tak rajin, maknanya dia tak banyak berpuasa sunat, dia tak banyak berpuasa, dia tak buat solat sunat banyak, tapi kalau akhlak dia baik, dia boleh kejar orang tu dari sudut darjat dia. Tapi kalau dia rajin puasa, rajin solat sunat, akhlak baik pula, lagilah mantap. Tapi kita nak ulas apa sebenarnya? Kita nak ulas pada kenapa Nabi kata boleh memberatkan timbangan, maknanya akhlak yang baik itu akan ditimbang. Itu dalil pertama. Itu dalil yang menunjukkan yang ditimbang apa? Amalan tu ditimbang. Okey. Pendapat kedua kata, bukan amal tu ditimbang. Dia kata yang ditimbang tu adalah orang yang buat amal tu ditimbang. Macam faham tak, orang yang buat amal tu, bukan amal tu ditimbang, tapi orang yang buat amal tu ditimbang di atas timbangan tu. Kan kita sebut tadi, kan kalau langit tujuh bumi ditimbang, muat timbangan tu kan, iaitu ditimbang orang tu buat amal. Dalil dia apa? Ada dalil tak? Ada dalilnya. Tengok para ulama, mereka berbeza pandangan tapi mereka ada dalil. Dalil dia, Nabi SAW pernah menyebut tentang orang lelaki yang gemuk, kata Nabi. Gemuk dia, besar badan dia, kata Nabi. Orang gemuk ni besar badan dia, tapi di hari akhirat, kata Nabi, dekat timbangan, berat dia tu tak melebihi berat sayap seekor nyamuk. Maksud dia apa? Hadis ni menunjukkan orang gemuk tu ditimbang. Dia ditimbang, besar badan dia ditimbang dalam timbangan, tapi amal dia kata apa? Kata Nabi, tidak melebihi berat sayap seekor nyamuk. Maknanya cuba tuan-tuan ambil, kalau tuan-tuan ada dapat pukul nyamuk, ambil dia punya sayap dia, cuba timbang. Sayap dia dapat berapa bacaan. Gerak tak jarum timbangan tu. Kalau kita pakai digital, keluar tak nombor. Kalau pakai jarum tu kan, yang pakai analog dengan digital lah. Kalau kita pakai yang jarum tu, tengok gerak tak jarum tu. Nabi kata ada orang walaupun badan dia besar, nanti ditimbang di hari akhirat, tidak melebihi berat sayap seekor nyamuk pun. Maknanya, ya Allah, amal dia tak terbayangkan. Nampak tak? Maknanya kita nak fokus dekat mana? Sebenarnya nak fokus juga pada lelaki gemuk tu ditimbang. Maknanya pemilik tu yang buat amal tu ditimbang. Cuma Nabi gambarkan walaupun badannya besar, belum tentu amal dia banyak. Dekat situ. Tapi dalil tu betul tak? Siapa ditimbang? Pemilik amal tu ditimbang. Dalil lain, tengok dalil lain. Siapa ditimbang? Dalil lain, kisah Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud, dalam manakib Abdullah bin Mas'ud, dalam riwayat Ahmad, cerita dia, Abdullah bin Mas'ud ni sebenarnya dia pernah panjat sebuah pokok yang dibuat kayu sugi. Orang dulu kan dia buat kayu sugi. Katakan kayu sugi kan. Maka dia panjat, tiba-tiba dia jatuh, berdebuk dia jatuh. Dia jatuh, kat betis dia ni kecil. Jadi para sahabat gelak kan. Kelakar je betis dia kan dapat kecil kan. Lalu Nabi ada dekat situ, Nabi kata, "Ata'jabuna min diqsaqi?" Nabi kata, apa yang menghairankan kamu terhadap kecilnya kedua betis dia? Nabi kata, kau tengok betis dia kecil, tapi apa jadi, kata Nabi? Nabi kata, "Fawalladhi nafsi biyadih lahuma fil mizan asqalu min Uhudin." Nabi kata, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya kedua-dua betis itu, Nabi kata, kedua-dua betis itu lebih berat dalam timbangan daripada bukit Uhud. Nampak? Maknanya yang ditimbang apa? Betis dia. Maknanya betis Abdullah bin Mas'ud ni, kalau ditimbang dalam timbangan, lebih berat daripada timbangnya gunung Uhud. Maknanya yang ditimbang tu apa? Yang ditimbang tu orangnya. Pemilik amal. Nampak tak dalil dia? Okey. Ada pendapat ketiga pula. Yang ditimbang tu bukan amal tu, bukan orang tu. Yang ditimbang tu buku amal tu ditimbang. Sudah.
Kalau kita belajar, ada lagi pendapat ni? Ada. Ada dalil tak? Ada dalilnya. Ada dalilnya. Tengok dalil dia apa. Ni ada sahih tuan-tuan. Dalil ni, ada dalil ni. Kalau tuan-tuan baca dalam kisah-kisah hadis-hadis Nabi yang benar ni dalil dia. Dalil dia macam ni. Saya ringkaskan. Dalil dia, ada seorang lelaki, okey, seorang lelaki, Allah Ta'ala bawa datang dia di akhirat. Tuan-tuan nak tahu tak berapa buku jumlah amal dia? Dia ada 99 buku amal dia. Catatan amal. Kita semua agak-agak, kita dah berapa buku dah malaikat rakib tulis. Tak tahu kan? Okey, kalau kita baca hadis ni, laki ni, Allah bawa datang kepada dia, buku amal dia ada 99 buku. Okey? Setiap satu buku tu, kata Nabi SAW adalah sejauh mata memandang. Tuan-tuan, sejauh mata memandang ni maksudnya buku dia berapa muka surat? Betapa tebal dia. Bayangkan satu buku sejauh mata memandang. Maknanya berapa besar buku dia? Berapa banyak muka surat kan? Bayangkan kalau 99. 99. Ini berkata satu buku sejauh mata memandang. Kalau 99 buku, okey. Allah nak buat apa dekat dia? Kemudian Allah Ta'ala berfirman kepada lelaki tu. Allah Ta'ala panggil dia, Allah Ta'ala tanya dia. Ada apa-apa kau tak setuju dalam buku catatan amal kau ni? Lepas tu Allah tanya lagi. Ada tak malaikat aku yang tulis buku amal engkau ni dah buat zalim kepada engkau? Ada ke malaikat aku tersilap ke? Ada malaikat aku tertulis catat benda lain ke? Lelaki tu jawab apa tuan-tuan dan perempuan? Allahu Akbar. Kalau buku kita 100 amal jawab tu memandang kan. Lepas kita tengok dosa tadi tu kan, ya Allah macam mana. Lalu lelaki ni jawab apa? Lelaki tu kata apa? Lelaki tu kata la ya Rabbi, la ya Rabbi. Dia kata apa? Tidak, aku tidak ada benda aku nak sangkal, malaikat tidak menzalimi aku, dia kata. Tidak. Lepas tu Allah tanya lagi. Engkau ada apa-apa engkau nak kemukakan lagi alasan atau apa-apa kebaikan yang kau nak persembahkan lagi? Lelaki tu kata, tidak ada ya Rabb, tidak ada ya Rabb. Allah kata apa? Ada lagi sebenarnya. Allah kata, ada lagi. Sebab tadi kan dia tahu kan, semua amal dia kan dia tadi ditulis. Dia nampak kat semua dosa, pahala dia. So dia tak buat apa-apa, dia tak boleh sangkal dah. Sebab tu semua tertulis dalam buku. Jadi Allah kata, ada lagi tak amal-amal baik yang kau nak persembahkan? Ada tak apa-apa lagi yang kau nak gunakan untuk mempertahankan diri kau? Ada tak amal baik? Dia kata tak ada. Allah kata ada. Engkau ada satu lagi kebaikan dekat sisi kami, kata Allah. Allah kata ada satu lagi kebaikan yang ada dekat sisi kami. Allah kata apa? Allah kata hari ini engkau tak akan dizalimi. Maksudnya apa tuan-tuan? Allah Ta'ala ni dia tidak akan membuang mana-mana kebaikan yang pernah kita buat. Maksudnya Allah ni adil. Adilnya Allah, kalau kita pernah buat 1000 pahala tu Allah akan hitung. Kalau kita buat dosa 1000 dosa, Allah Ta'ala akan kira 1000 dosa lah. Allah tak akan kira ada 1010 dosa. 10 tu kita tak buat. Kenapa dikira? Allah tak akan buat macam tu. Kalau kita buat 1000 pahala, contoh, Allah akan kira semua. Allah tak akan kira, terima 900 sajalah. Contoh macam tu kan. Kalau aman tu diterimalah, Allah akan kira banyak tu. Okay, itu Allah Ta'ala adil. Lepas tu lelaki, lalu, tak nak tahu tak amal satu tadi duduk kat mana? Ada satu bitaqah, ada satu kertas kecil. Ada satu kertas kecil. Dalam kertas tu tertulis, apa tahu? Dalam kertas tu tertulis, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dalam kertas tu ada kalimah syahadah. Kalimah syahadah. Tapi kertas tu kecil je. Tapi tertulisnya lelaki ini atas kalimah dia pernah menyebut kalimah syahadah tadi, tapi kertas tu kecil je. Kan? Lalu Allah Ta'ala kata apa? Sekarang kertas kecil ni aku akan timbang. Okey, tuan-tuan tengok ya. Ni dalil dia. Ni dalil kata yang ditimbang tu adalah buku. Berdasarkan hadis ni. Macam mana nak tahu buku ditimbang? Kertas kecil tu diletak atas timbangan, nak dikomparekan dengan 99 buku tadi. Allah kata apa? Sekarang kertas kecil ni aku akan timbang, kata Allah, dalam buku catatan amal. Aku akan timbang, kata Allah. Lepas tu lelaki tu jawab apa? Lelaki tu kata apa? Dia kata, ya Rabbi, ma hadhil bitaqatu ma'a hadhil sijillatin. Dia kata, ya Tuhanku, apalah nilai kertas kecil ni nak ditimbang, nak dibandingkan buku catatan amal yang besar tu? Betul juga kan?
Kertas kecil, contohnya kalaulah ada kertas sekeping, kan? Sekeping besarlah tangan sebesar jari ibu jari jari tangan kita. Nak dibanding dengan 99 buku catatan amal. Yang 99 tadi itu satu saja besar dia seluar jatuh memandang. Lalu Allah jawab apa? Allah kata kau takkan dizalimi, kata Allah. Lalu ditimbanglah. Tuan-tuan tahu tak hujung dia apa? Hujung dia kata Nabi SAW didapati. Buku-buku yang 99 buku amal tadi lebih ringan. Nak dibandingkan dengan keratan kecil itu pula lebih berat. Tuan-tuan tahu tak dalam bab ni kan? Lepas tu apa kata Nabi? Nabi kata, tidak ada sesuatu pun lebih berat daripada nama Allah Azza wa Jalla. Kita kalau kita tengok dari sudut mata kasar kita, memanglah satu kertas kecil. Nak dibanding dengan buku 99, tentulah buku tu lebih berat kan? Tapi tidak tuan-tuan. Atas kalimah syahadah tadi tu, walaupun dia kertas kecil, dia boleh melawan beratnya 99 buku. Yang kita nak ulasnya adalah dalil buku tu ditimbang. Nampak tak tuan-tuan? Jadi sebenarnya nak pegang mana satu ni Ustaz? Orang tanyakan, mana satu yang benar ni? Imam Qurtubi, kalau ikut Imam Qurtubi, dia pilih pendapat ketiga ni. Okey, tapi apa kesimpulan Ibnu Katsir? Ambil kesimpulan Ibnu Katsir je mudah. Ibnu Katsir kata apa? Dia kata, kemungkinan tiga-tiga pendapat ni semuanya betul, dia kata. Semuanya betul, dia kata. Kadang-kadang ada orang amalnya ditimbang. Ada orang pula mungkin buku catatan amalnya ditimbang. Mungkin ada orang pemilik tu ditimbang. Jadi, wallahu a'lam, Allah lebih mengetahui. Habislah bab ni. Bab yang ke-8. Wallahu ta'ala a'lam. Jelas tak? So nak pegang pada pendapat mana? Wallahu ta'ala a'lam. Semua tu pendapat tu kuat. Wallahu ta'ala a'lam. Okey, yang pasti kita akan tahu nanti amal kita, kebaikan kita banyak mana, dosa kita banyak mana. Itu kita pasti. Berat dia maksudnya, banyak mana berat dia pahala ke, berat dia adalah dosanya. Itu sudah pasti. Jelas ya kat sini? Okay, ini tentang tajuk timbangan amal. Jadi minggu depan, kita tinggal 2 lagi tajuk. InsyaAllah, bab yang ke-10 dengan bab yang ke-11. Kita tinggal 2 lagi daripada tajuk ni. Kita tinggal lagi bab 10 dan 11. Kita tengok sekejap bab tu. Okey, bab 10 11 kita belajar minggu depan. Kita akan tamatkan, kita khatamkan tajuk akhirat. Ni tajuk bab 10. Kita tengok ke depan. Bab 10 dengan bab 11. Bab 10 cerita tentang titian sirat. Bab 11 kita cerita pasal qantarah. Qantarah. Qantarah ni adalah perhentian sebelum kita pergi ke syurga. Jadi kalau tuan-tuan tengok dia punya flow dia, sekejap saya tunjukkan tuan-tuan dia punya flow cerita dia. Sekejap ya. Tuan-tuan tengok nota ni. Nota ni insya-Allah nanti saya boleh bagi kot kalau saya dah siap edit semua. Okey, sekejap. Tuan-tuan tengok nota ni. Tuan-tuan nampak tak gambar ni? Nampak tak gambar kronologi alam akhirat? Ini saya bentang mula-mula dulu. Sebelum kita belajar tajuk alam akhirat, saya dah bentang mula-mula dulu. Kan? Sebenarnya kita dah sampai dekat mana? Titian halus kan? Ni timbang amal. Kita dah sampai kat timbang amal. Titian halus ni sirat kita belajar minggu depan. Lepas titi halus ni, sebenarnya ada satu lagi. Dia panggil qantarah. Ni, titi halus ni bab 10. Lepas tu qantarah ni dia adalah bab 11. Kita akan habiskan minggu depan titian dengan qantarah. Siapa lepas dekat titian bawah ni neraka, dia akan berhenti semua dekat satu titi. Namanya qantarah. Dekat sinilah Allah bersihkan dosa. Lepas dah bersih dosa, dah balas semua dosa dekat sini, kan dosa kisah dekat sini, barulah kita bersih daripada dosa, barulah kita akan masuk syurga. Lepas tu baru pergi syurga. Baru masuk syurga. Tapi sebelum masuk syurga tu, Nabi akan bagi syafaat dulu dekat syurga. Sebelum masuk syurga. Syafaat apa sebenarnya dekat sini? Syafaat Nabi kena mula-mula masuk syurga. Itu dipanggil syafaat Nabi juga. Syafaat Nabi SAW memasuki syurga. Lepas tu baru masuk syurga. Masuk syurga ada tajuk lain pula.
Ni kita akan belajar insya-Allah dalam syurga nak masuk, kita nak belajar tajuk apa dalam syurga. Lepas dalam syurga pula, nanti orang dalam syurga akan bagi syafaat pula. Syafaat untuk orang dalam kepada ahli neraka. Ini tajuk alam akhirat. InsyaAllah kita sambung minggu depan. Titian halus bab 10 dengan apa? Qantarah. Maka kita habis. Tuan-tuan boleh rujuk muka surat 189 sampai muka surat nombor 200. Sebab nota kita semua sampai 200 muka surat. InsyaAllah minggu depan, minggu terakhir, kita akan tamatkan tajuk alam akhirat. Maknanya minggu depan tu, minggu depan hari Isnin saja ada minggu depan untuk kelas yang alam akhirat minggu depan. Tapi minggu ni kebanyakan tajuk akan habis, akan tamat. Semua bab. Macam bab alam barzah akan tamat minggu ni, hari alam barzah akan tamat hari minggu ni, pada hari Sabtu. Semua akan tamat insya-Allah pada minggu ni. Baik, ada soalan nak tanya sebelum kita Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak tanya Ustaz. Tanya. Okey, macam ni, kalau kan tadi Ustaz dia sebut pasal mengerjakan haji kan, atau umrah kan. Okey, so soalan saya, kan kita tahu kalau mengerjakan haji ni bagi yang mampu, boleh saya tahu tak ciri-ciri yang tak mampu? Dan kalau tak mampu tu ada tak dia kena sepatutnya dia macam kena usaha juga kumpul duit untuk pergi haji tu? Boleh tak Ustaz jelaskan? Yang tak mampu tu dia ada dua. Satu dari sudut keuangan, lagi satu dari sudut tenaga lah, kesihatan dia. Kalau dia ada duit tapi dia tak mampu nak pergi sebab masalah kesihatan dia, maka dia kena buat maka kalau dia memang tak mampu nak buat, nanti dia akan boleh dibuat badal haji kalau dia tak mampu nak buat lah. Itu cerita tentang badal haji. Jadi kalau macam kalau dia tak mampu. Okey, kalau dari sudut keuangan tadi, dari sudut keuangan, kalau dari sudut keuangan dia kena tunggu cukup lah untuk dia dapatkan keuangan tu. Dia kena boleh dapatkan bantuan. Sekarang ni memang ada fatwa, kalau kita tengok dalam muzakarah fatwa, sebenarnya kita dibenarkan untuk membuat pinjaman yang berbentuk boleh bayar lah. Dia tak mampu ni, dia ada hutang yang banyak, belanja dia tak cukup untuk dia pergi haji kan. Tapi sekarang daripada dulu pun sebenarnya kerajaan dah bagi subsidi. Banyak subsidi kerajaan bagi untuk bantu orang pergi haji. Tapi kalau kita tak cukup juga, kita boleh buat bentuk pinjaman. Pinjaman yang fatwa mengharuskan. Dalam fatwa kebangsaan mengharuskan kita buat pinjaman lah. Tapi kalau memang dia tak mampu pergi juga, yang itu nanti akan datang kepada proses kepada badal haji. Yang dekat pada, kalau macam bapa kita tak sempat nak pergi haji kan, kita boleh tukarkan dia dengan kita kena bayar hutang haji tu. Wajib, maka kita buatlah badal haji. Tapi kan Ustaz, ada tak dia akan persoalkan dekat akhirat tu, kenapa kita tak usaha untuk kumpul duit walaupun sikit-sikit? Sebab kita ada masa panjang kan? Macam tu. Setiap macam ni. Setiap yang kita buat memang Allah akan soal pada kita. Kita ni sebenarnya jadi tak mampu sebab apa? Kesilapan kita orang Malaysia ni, muda dah ada komitmen. Dapat gaji sikit, dah beli rumah yang besar, beli kereta yang besar. Kita tak macam budaya orang lain. Budaya orang lain, macam India contoh kan. Muda, kita patutnya muda buat haji dulu. Kita buat yang wajib dulu. Buat yang wajib. Kita wajib juga ada rumah tu sebab dia benda asasi. Tapi cara kita berhutang tu hutang yang melampau. Hutang yang lebih kepada keselesaan. Sepatutnya dia boleh beli dengan harga ikut kemampuan dia kan. Kita mula-mula tapi nak yang ada brand, nak Honda, nak apa, menyebabkan hutangnya lebih banyak. Bayangkan. Dia mampu membayar 500 sebulan, 600 sebulan, tapi sebab dia nak bermewah, dia ambil yang 1000. Jadi komitmen akan jadi berat. Rumah kan begitu juga. Jadi semua tu Allah akan soalkan sehingga kan dia bila banyak komitmen, dia alasan dia banyak hutang, tapi sebenarnya berhutang dia tu sebenarnya hutang yang perlu ke ataupun hutang yang tak perlu. Kat situ Allah akan tanyalah.
kepada kita. Allah Ta'ala Maha mengetahui tentang macam mana kita menguruskan wang ringgit kita. Itu pasti Allah akan tanya. Kalau dia tak mampu, dia sihat tapi memang dia tak mampu. Macam sebab tak mampu, sebab apa kita kata tak mampu? Sebab kita ada hutang. Tapi Allah akan tanyalah tentang berhutang itu caranya perlu ke, tak perlu ke. Itu Allah akan tanyalah nanti di akhirat. Wallahu ta'ala a'lam. Okey. Jelas kat situ? Okey, ada soalan tanya, ada soalan tanya dekat dalam chat. Cik Abdullah Abdul Jamil tanya, zarrah itu bentuknya bagaimana? Jika dunia seumpama atom atau lebih kecil, sama ke saiz dia? Baik. Kita kena faham, di zaman Nabi, apabila Nabi menerangkan sesuatu, tentulah sesuatu yang sahabat boleh faham. Jadi kalau di zaman Nabi SAW, yang Nabi kata zarrah, berdasarkan dalam hadis Nabi yang pasal qisas. Okey, pasal kisah. Dia ada dalam nota ni. Kalau sekejap ya. Pasal zarrah. Kalau zarrah zaman Nabi, zarrah yang dimaksudkan, kalau orang sekarang kata apa? Orang sekarang kata zarrah tu dia adalah seperti atom. Orang kata dunia ni macam atom. Okey, kalau zaman sahabat dulu, tentu para sahabat tak faham apa tu atom. Jadi zarrah di zaman Nabi, kalau ikut dalam hadis ada sebut perkataan zarrah, ia merujuk kepada semut kecil yang hitam. Dia zarrah ni adalah semut kecil yang hitam. Sebab ada hadis cerita pasal hukum qisas zarrah wa zarrah. Zaman sahabat mereka tak tahu tentang atom ni. Jadi macam mana Nabi boleh menerangkan zarrah ni adalah atom? Tapi kalau zaman sekarang, mungkin penggunaan makna zarrah itu, mungkin kita boleh kata zarrah yang kecil, yang atom. Sebab kita faham. Tapi zaman sahabat dulu, kalau kita baca pada hadis pasal hukuman qisas tu, semut kecil hitam, semut kecil memang digunakan perkataan zarrah. Dekat situ, wallahu ta'ala a'lam. Adakah timbangan berat ini berlaku selepas hak-hak itu diambil oleh orang yang meminta hak? Maksudnya pindaan pahala, muflis, iyalah, sudah pasti. Sebab waktu kita hisapkan, kita ada cerita pasal pindah pahala, beri pahala kepada siapa, maka sudah pasti dia berlaku sebelum timbangan amal. Okay. Kemudian ada tanya, jika kita tidak ingat solat wajib yang telah ditinggalkan sebelum ini, yang mana lebih baik? Sama ada menggantikan solat-solat wajib atau mengerjakan salat sunat untuk kita memperbaiki kesalahan lepas. Ini ada khilaf sebenarnya di kalangan para ulama tentang mengqadhakan solat wajib. Mengqadhakan solat wajib yang kita tinggal. Kenapa jadi khilaf? Kerana tidak ada dalil yang jelas daripada Nabi yang menyebut siapa tinggal sembahyang dia kena qadhakan balik, tinggal sengaja. Tak ada dalil kata macam tu. Kalau ada dalil, senang bagi jawapan. Okey. Para ulama, pendapat pertama kata dia kena ganti semua solat wajib yang dia buat. Mereka, ulama yang ini, mereka mengkiaskan dari sudut berhutang dengan Allah. Mereka menganalogikan hutang dengan Allah yang perlu dibayar. Sebab ada hadis yang kata kalau hutang duit dia kena bayar. Lepas tu ada hadis yang ada perempuan tanya pada Nabi tentang mak dia tak sempat nak bayar hutang puasa. Lepas tu Nabi jawab apa? Nabi kata hutang puasa dengan Allah tu kan wajib dibayar. Jadi daripada hadis-hadis itu dikaitkan, dikiaskan dengan hutang solat. Maka hutang solat tadi, maka ia perlu dibayar dengan mengqadhakan. Ini yang pertama. Pendapat kedua kata ia tak perlu diqadhakan. Tetapi ia perlu memperbanyakkan salat sunat. Sebab hadis tadi memang sebut tentang salat sunat. Tapi kedua-dua pendapat ni kena taubat nasuha lah. Itu dah pasti kena taubat nasuha. Okay, cuma nak ganti ke tak ganti. Dekat sini berlaku perbezaan pendapat di pandangan para ulama. Tapi yang pastinya solat sunat memang kena buat. Tuan-tuan ganti ke tak ganti itu pendapat para ulama tadi. Tapi majoriti para ulama mengatakan
ganti. Tapi ikut kemampuan lah. Ikut kemampuan berapa yang mampu. Ingat balik, ganti. Tapi solat sunat tu memang kena buat. Sebab itu kita terang-terang dalam hadis tu kata, yang Allah tanya pada malaikat tadi, kalau dia tak buat solat wajib dia, maka ada tak dia buat solat sunat? Itu dalil yang kena pegang. Taubat tu sudah pasti, taubat nasuh sudah pasti. Ganti ikut kemampuan, tapi solat sunat tu tak kena buat. Wallahu ta'ala alam. Kerana dia ada perbezaan pendapat di kalangan para alim, ulama di dalam bab tersebut. Itu tinggal dengan sengaja lah. Okey, itu tinggal dengan sengaja. Wallahu ta'ala alam. Kita jumpa lagi nanti insya-Allah minggu depan ya. Insya-Allah. So besok kalau ada kelapangan, kita sambung suratul Al-Waqi'ah untuk siri yang kedua jam 10.30 pagi. InsyaAllah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz.